Hai, Assalamualaikum. Okay, video kali ni saya akan explain about the sampling distribution for difference of two means. Okay, apa yang dimasukkan dengan difference of two means? Maksudnya beza antara dua mean. So, untuk kes ni dia ada dua population. Okay, kita ada dua population X1 dan juga X2 which are dua-dua adalah normal. So X1 dia ada mu1 dengan variance 1, X2 pun dia ada mu2 dengan variance 2. Okay, dia ada dua population. Okay, so let's say kita ambil sampel. Satu sampel size from population 1 and 1 ni. Kemudian kita ambil satu sampel size lagi daripada population 2. Okay, then kita akan ada X bar 1 dengan X bar 2 tadi. Alright. So, bila original dia adalah normal, dan dia punya sampel mean dia pun adalah normal jugalah. Okay. So, daripada sini tu nanti, bila kita dah ambil sampel, kita akan jadi macam ni lah. X bar 1, having normal distribution with parameter mu1, variance 1 over n1. Satu lagi, X bar 2, having normal distribution mu2, variance 2 divided by n2. Okay, ini sama je lah macam single tadi je, cuma bezanya dia ada dua population. So kita asingkan satu population dengan population yang kedua. Okay, so now we are interested in the to find out the difference between two sample mean. Difference between two sample mean maksudnya beza dua sample mean. Jadi X bar 1 tolak X bar 2. Okay, so macam mana kita nak buat? Kita nak tahu distribution of X bar 1 minus X bar 2. Jadi bila kata distribution, so dia ada mean dia ada dia punya variance untuk dia sendirilah. Dia akan ada mean untuk X bar 1 minus X bar 2, dan juga dia ada standard deviation untuk X bar 1 minus X bar 2. Variance untuk X bar 1 minus X bar 2. So jadi mean untuk X bar 1 minus X bar 2 sama juga dengan mean 1 minus mean mu2. Mu1 minus mu2. Okay, kita tahu kalau yang single tadi, mu X bar sama juga dengan mu population. Mu sample mean sama juga dengan mu population. So kalau yang difference of two mean pun, dia dah come out with the formula ni. Mu X bar 1 minus X bar 2 sama juga dengan mu1 minus mu2. Dan dia punya variance dia adalah variance 1 over n1 plus variance 2 over n2. Okay. Jadi kita boleh tulis dia macam ni. X bar 1 minus X bar 2 having normal distribution with parameter mu1 tolak mu2, dan juga variance dia variance 1 over n1 plus variance 2 over n2. So ini dia punya parameter dia lah. Okay. Alright. So kalau nak cari dia punya standard deviation, kita just square rootkan variance ni saja. Okay. So bila dah ada macam ni, dan barulah kita boleh cari dia punya probability dia. Probability dia pun dia akan bagi dia punya difference. A ni adalah value untuk beza X bar 1 tolak X bar 2 ni tadi. Value untuk yang dah tolak ni tadi. Difference of X bar 1 minus X bar 2. Okay. So kita tahu formula untuk Z adalah X tolak mu over sigma, betul? Ini kalau Z yang original lah, yang population. Kalau yang X bar tu, X bar tolak mu X bar minus sigma X bar. Okay. Jadi yang ini pula kalau untuk difference of two mean ni tadi, okay, Z sama juga dengan X bar 1 minus X bar 2. Okay, value ni ini value ni yang dia akan bagi kat sini, iaitu A lah. Okay, dia sama juga dengan A.
minus mu ni adalah yang ni tadi, mu1 minus mu2. Okay. Over standard deviation. Okay, untuk yang case different ni, awak tak boleh nak buat standard deviation. Kalau kita ni variance 1 over n1 plus variance 2 over n2 kan, dan kita perlukan standard deviation, awak just square root kan sahaja. Okay, ya, itu cara yang betul. Awak jangan pula buat standard deviation 1 plus standard deviation 2. No, salah Awak kena cari variance dahulu, baru awak cari dia punya standard deviation. Square root kan semua sekali. Okay. Alright, so variance 1 over n1 tambah variance 2 over n2. Dah kira dalam ni, baru awak square rootkan dia. Okay, jangan sesekali buat standard deviation 1 bagi square root n1 plus standard deviation 2 bagi square root n2. Okay, ni salah. Dia beza dengan yang ni. Okay, awak kena cari variance dahulu. Okay, cari variance dahulu, baru awak square rootkan dia semua sekali ni. Okay. Okay, tengok example 4.5. Dia kata two independent experiments. So dia ada 2 eksperimen, okay, being conducted in which 2 different type of drying method. Okay, freeze drying dan oven drying. So dia ada 2 drying method. Okay, yang ni yang pertama, yang ni yang kedua. Okay, so ini population 1, ini population 2. 18 fruits are dry using the freeze drying method, and the drying time required by each fruit is recorded. Okay, 18 fruit are dry using freeze drying method. Jadi ini adalah N1 kita. Okay, ini adalah N1 kita. The same procedure is done with oven drying. Prosedur yang sama buat dekat oven drying juga. Jadi kita boleh tahu N2 kita ni adalah 18 jugalah. Okay, N1 18, N2 pun 18. Dia kata same procedure. Jadi maksudnya dia guna 18 fruit jugalah, cuma dia guna oven drying. Okay, standard deviation for the 2 methods are known to be 30 minutes. Dia kata standard deviation untuk dua-dua method tu adalah 30 minit. Okay, jadi standard deviation, okay, 1 30, standard deviation 2 30. Okay. Kemudian dia kata assume that mean drying time for both method are the same. Dia kata assume mean untuk dua-dua method adalah sama. Jadi dia kata mu1 dia sama juga dengan mu2 dia. Dia tak beritahu berapa kan, tapi dia kata mean dia sama. Okay. And time taken for the fruits to dry using freeze drying and oven drying are normally distributed. Jadi maksudnya dia normal lah. Okay, so find the probability that the sample mean for breeze drying. Okay, breeze tadi ni freeze ni freeze. Population 1 kan. Okay, X bar 1 is less than X bar 2. Okay, dia saya cari probability X bar 1 less than X bar 2. Okay. Okay. Alright. Ni tadi dia guna SF dengan SO. F ni untuk freeze, O ni untuk oven. Tak kisahlah awak nak guna 1, 2 pun boleh ikut. Okay, kemudian dia kata SF ni
tadi dia punya standard deviation dia 30 sama. Kemudian mean dia sama kan, that's why dia buat mean, ini pun mean. Okay, maksudnya mean dia sama lah, ini mean, ini mean. Okay, so bila dia tukar kepada sampel mean tadi, dia akan jadi macam ni lah. 30 kuasa 2 bagi 18. Maksudnya ini adalah variance bagi n, variance bagi n. Ini untuk yang population pertama, population kedua. Okay, n tu adalah 18. Okay, dia nak cari untuk difference of beza antara freeze dengan oven. Okay, so kalau freeze dengan oven, difference of freeze dengan oven ni having normal distribution with parameter. Okay, kita tahu kalau yang beza tu, kalau mu x bar 1 minus x bar 2 sama juga dengan mu 1 minus mu 2 kan. So mu dia tak ada nilai pun, tapi dia bagi mu dia adalah sama. So mu tolak mu, awak akan dapat kosong, sebab dia value dia sama kan. So dia tulis kosong. Kemudian dia punya variance dia, variance untuk x bar 1 minus x bar 2 ni tadi dia kata sama juga dengan variance 1 over n1, variance 2 over n2. Okay, so 30 kuasa 2 bagi dengan 18 tambah 30 kuasa 2 bagi 18, awak akan dapat 100. Okay, 100. Okay, so soalan dia kata dia nak cari probability that sample mean for freeze drying tu less than oven drying. Okay, so maksudnya bila kita tukarkan dia ke sana, nak jadikan dia S bar 1 mana S bar 2 ni, bila ni bawa ke sebelah saya, dia tolak kan, tolak sama dengan kosong. Okay, ni basic punya dia lah. Okay, kalau contohnya macam X sama dengan Y, X tolak Y sama dengan kosong, macam tu. So sama juga macam ni. Okay, so masuk dalam formula. Bila dah macam ni, kita tukar kepada Z. Okay, formula Z tadi ni, formula asal dia min tolak X bar tolak min. Okay, formula dia adalah X bar tolak min over sigma, betul? Okay, tengok balik formula yang atas ni lah, sama juga je. Formula yang ni, yang sini ni tadi. Okay, yang ni. Okay, kita kena jadikan dia dalam bentuk X bar 1 minus X bar 2. That's why kita kena tukarkan dia ke sebelah sana tadi tu, yang kalau soalan tadi tu, sebab kita nak cari dia punya A dia. Okay, that's why kita yang daripada sini jadikan dalam bentuk macam ini. So kosong ni adalah dia punya A. So A kosong tolak mu1 minus mu2 ni adalah kosong bagi dengan variance. So variance ni 100 kan, so square root dengan 100. Ya, awak akan dapat kosong. Okay, then okay lah, kosong kat sini kan, less than sebab sini. Ni tak perlu tengok table pun tak apa, so awak tahu dia bila bagi 2, sini 0.5, sini 0.5. So that's why dapat 0.5. Okay, cara ni sama saja, cuma dia adalah dua population. Okay, soalan kedua dia kata the difference between both sample mean is larger than 2 minutes. Okay, beza untuk dua-dua sampel mean adalah lebih besar daripada 2 minutes. Okay, sekarang ni kita nak tahu sama ada F tolak S population 1 tolak population tu lebih besar daripada 2 ke, ataupun population 1 tolak population tu lebih besar daripada 2. Sebab dia cuma kata different of two method tu. Jadi bila soal macam tu, dia akan cara tulis dia macam ni. Dia ada modulus. So bila modulus macam ni, bila lebih besar daripada 2 ni, dia akan jadi macam ni. Okay, sama ada S bar F tolak S bar not less than negative 2, ataupun S bar F tolak S bar not greater than 2. Jadi kata bila modulus kan, kalau negatif dia akan jadi positif juga kan. Okay, so dia kalau dalam table pun dia jadi macam ni. Maknanya dia nak kawasan sini dengan kawasan sini.
Okay. Then okay, ni sekarang ni A dia macam tadi atas ni A dia kosong kan. So yang ni A dia negatif 2 dengan 2. Okay, ni negatif 2, ini 2. Okay, A dia negatif 2 dengan 2. Alright. Ni bukan kat awak confuse pula. Ini nilai Z. Ini saya contoh je. Okay. So masukkanlah. Negatif 2 tolak min ni kosong. Guna yang ni guna maklumat yang guna yang parameter yang untuk difference tadi. Awak jangan guna parameter yang atas ni. Ini untuk asasing, untuk single ni. Yang ni bila dah difference kan. Okay. So masukkan saja dalam formula negatif 2 tolak kosong bagi square root 100. 2 tolak kosong bagi square root 100. Awak tambahkan dia, awak akan dapat negatif 0.2 dan 0.2. So dia akan macam ni lah. Okay, probability of Z nanti 0.2 sebelah sini, 0.2 sebelah sini. So dia nak yang 2 ni. Yang awak dia cari je lah. Awak tahu kalau negatif ni adalah sebelah sini adalah probability of Z less than negatif 0.2. Sebelah sini pula adalah probability of Z greater than 0.2. Probability of Z less than negatif 0.2 awak tahu dia sama juga dengan probability of Z greater than 0.2. Okay. So dia ada dua benda yang sama. That's why dia buat 2 times probability of Z greater than 0.2. Okay. Dan awak cek dalam table berapa dapat 0.4207. Kemudian darab dengan 2 awak akan dapat 0.8414. Okay. Alright. Okay, yang C dengan D ni lebih kurang sama je macam yang atas. Okay. Alright, untuk tengok example 4.6. Okay, so kita ada dua jenis, dua population, pen A dengan pen B. Okay. So, pen A mean persistent dia 850. Dia dah buat lah. Mu A 850. Pen B 800. 820 Okay, kemudian standard deviation untuk A 40. Standard deviation untuk B 60. Okay, tengok soalan A dia. Dia kata find the probability sample size of 35 pen A. So, NA dia 35. Will have mean persistent at least 25 meter more than sample size of 45 pen B. So, MB dia 45. Okay. Okay. Bila dia dapat maklumat, awak kena kumpulkan 6 maklumat ni dulu yang penting. Bila dah ada 6 maklumat ni, baru awak cari dia punya difference dia. Okay. So, mu A tolak mu B 30 awak dapat untuk variance A, untuk variance A dengan variance B ni tadi. Awak kena buat variance, kena buat standard deviation ni kuasa 2 lah. Variance over N1 NA plus variance B over NB. Dan awak dapat 880 per 7 yang ni. So, ini adalah nilai untuk variance. Kalau awak buat square root, dia akan jadi standard deviation lah. Okay. So, dia akan jadi macam ni. Ini adalah X bar untuk ni, kalau ni sepatutnya X bar A minus X bar B. Having normal distribution with parameter 30 dengan 11 point tak payah 11. Ini sebab dia, ini bila awak kuasa kedua awak akan dapat ni juga. Okay. Sekejap. Okay. 125.7143. Alright. Okay. So, soalan dia ni dia kata dia nak cari probability, okay, probability pen A, okay, probability untuk
pen A, okay, will have mean persistent. Maksudnya mean untuk pen A ni will at least 25 meter more than 7% of more than pen B. Okay, jadi dia maksudnya dia kata dia nak pen A lebih 25 meter, sekurang-kurangnya lebih 25 meter daripada pen B. Okay, bila tengok ayat tu, kita tahu pen A mesti lebih besar pada pen B kan. So that's why awak buat X bar A tolak X bar B. Berapa banyak dia punya besar dia? At least 25. Berapa banyak dia punya lebih dia tu? Sekurang-kurangnya 25 meter. So at least sekurang-kurangnya, paling kurang pun 25. Jadi dia kena lebih besar atau sama dengan 25. Okay, kena faham ayat betul-betul. Okay, kalau dia kata find the probability that pen B will have mean persistent at least 25 meter more than pen A. Jadi maksudnya pen B lebih daripada pen A. Awak buatlah probability of X bar B minus X bar A. Tapi dia tak semestinya A tolak B. Dia boleh juga B tolak A. Tapi kalau awak nak buat B tolak A macam ni, yang dekat sini, okay, awak kena buat mu B tolak mu A. Maksudnya nanti awak akan dapat X bar B minus X bar A having normal 820 tolak 820 negatif 30 dengan ni samalah. Yang akan beza untuk ni je lah. Kalau variance ni sama je. Ini jadi sebab ditambah je kan. Okay, variance walaupun kita cari different, awak akan kena buat formula dia tetap tambah. Sebab variance tak boleh dapat negatif. Okay, mean saja kalau different dia kena tolak. Okay, so awak akan dapat 30 dengan 125.7143. Okay, then barulah awak boleh jawab soalan yang ini menggunakan maklumat yang sini. Tapi kalau awak nak buat macam ni, okay, kalau dia katalah nak guna maklumat yang sini juga. Okay, dia kata ini adalah pen B, ini adalah pen A. B lebih besar daripada A at least 25 meter. Jadi awak kena buat X bar A minus X bar B, okay, less than 25. Okay. Okay, dia kata B lebih besar pada A sekurang-kurangnya 25 ke atas. Jadi kalau A lebih besar pada B, dia mesti less than 25 lah. Okay, tapi macam ni susah. Jadi better awak tengok soalan. Kalau soalan dia kata B tolak A, so awak just tukar dekat sini saja. Ini lagi senang. Kalau macam ni takut tersalah, confuse. Alright? Okay, saya padam balik. Takut awak confuse nanti. Okay, so berbalik pada soalan. Dia dapat apa yang dia nak, then masukkan je lah. Tukar kepada Z 25 tolak 30 bagi square root 125.7143. Okay, yang ni dia dah siap square root kan. Ini dah siap square root lah. Ini kalau awak kuasakan 2 pun awak dapat ni juga 125.7143 juga. Okay, kemudian cari sampai habis ni, tengok table, buat graf normal dan tengok table dia, awak akan dapat macam ni lah. Okay, alright. Apa yang saya nak bagi tahu, contoh beza contoh ni dengan contoh atas ya. Yang ni dia bagi tahu dia punya beza dia berapa banyak, 25 contohnya. Kalau macam ni at least 18.5. Okay, more. Okay, jadi beza dia 18.5. Kena faham betul-betul ayat dia at least 18, sekurang-kurangnya lebih 18.5. Okay, kalau dia kata sekurang-kurangnya kurang 18.5, okay, sekurang-kurangnya dia kurang
18.5. Jadi dia kena buat less than 18.5. Okay. Beza dengan example yang atas, yang ini dia dah bagi dah berapa dia punya beza antara A dengan B, 25. Kalau contoh atas tadi tu, dia tak bagi tahu berapa banyak dia punya beza. Macam ni dia bagi tahu beza dia 2 minit. Macam yang atas ni tak bagi tahu, dia cuma cakap less than saja. So less than please less daripada oven. So kalau dia tak bagi tahu, awak kena, that's why awak dia maksudnya dia adalah kosong. Okay. Okay, dia cuma beritahu less than saja. Jadi awak kena buat, kena tukarkan dahulu dan daripada bentuk ni jadi bentuk yang ini. Maksudnya yang ini bawa ke sana lah. So bila bawa ke sana, yang ini automatik jadi kosong. Okay, faham Right, untuk next example tu boleh buat sendiri. Try sendiri dekat rumah. Okay, cuba fahamkan. And then buat exercise ni. Alright. Okay, itu sahaja. Thank you.